warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullah taala kita di muka surat 36 yang kita jawinya ke-6 wahdaniyah, sifat salbiyah. Keasaan Allah Ta'ala artinya Allah Ta'ala asa tunggal, dan padanya tiga bahagi. Pertamanya tunggal pada zatnya, dan keduanya tunggal pada sifatnya, yang ketiganya tunggal pada perbuatannya. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur terima kasih kita ke Allah Ta'ala. Syukur kita nikmat hidup masih Allah Ta'ala beri. Syukur kita dapat Islam. Apatah lagi syukur kita Allah Ta'ala jadikan kita boleh ke masjid, boleh ke surau, boleh ke majlis-majlis ilmu, yang dengan itu dapat kita mempelajari, memahami, mendalami, meyakinkan ajaran-ajaran Nabi SAW, yang kita dapat membenarkan di hati. Apatah lagi sampai pada tahap boleh taat, ikut perintah dia dan meninggalkan larangannya. Syukur banyak-banyak nikmat-nikmat besar Allah Ta'ala beri ke kita, nikmat hidup, nikmat Islam, nikmat iman. Begitu juga nikmat dijadikan kita boleh taat patuh pada perintah dia, dan dijadikan kita pula sentiasa haluba untuk mencari ilmu, untuk memahami, untuk terus memahami, mempelajari ilmu-ilmu yang pernah diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Dan kita dalam masjid ni, mari kita niat iktikaf sama-sama, kerana iktikaf adalah ibadat tak sah melainkan dengan niat. Kalau tak niat lagi, baik niat sama-sama. Lepas niatnya saja aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Kata Musa ni yang keenam daripada sifat yang tak dapat tidak mesti kita belajar bab ketuhanan. Mengikut tertib sifat 20 ni, yang keenam adalah wahdaniyah, sifat salbiah. Ya, ada sekalian, apa yang kita nak sambung belajar ni adalah antara sifat yang paling penting dalam bab akidah. Sebab bab akidah ni semuanya penting belaka. Tapi kalau pandang dari segi penting tak penting tu, ada yang paling penting lah. Jadi antara bab besar dalam bab ketuhanan ni, yang ni lah, dengan kerana inilah dipanggil ilmu tu ilmu tauhid. Antaranya sebab wahdaniyah lah. Pasal makna tauhid tu rasa. Kerana antara permasalahan besar dalam bab ketuhanan ni adalah tak mengiktikadkan asanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak belajar ni hadirin sekalian adalah, kalau dengan istilahnya dipanggil wahdaniyah. Wahdaniyah daripada perkataan ataupun di atas wazan fa'laniyah. Fa'laniyah. Kalau kita belajar bahasa Arab, wahdaniyah ni daripada wahid ataupun daripada ahad. Yang kalau ikut ahad dan wahid masing-masing ada makna yang tersendiri. Macam mana pun yang kita nak belajar ni adalah bukan wahid, bukan ahad, tapi kita nak belajar adalah wahdaniyah. Jadi kalau asal bahasa Arab wahdan tu tuan-tuan, kalau kita tinggalkan niyah, ada ya besar dulu di belakang tu, kalau kaedah bahasa Arab yang tu dipanggil ya nisbah. Maksudnya nisbahkan kepada wahdan. Pertama sekali kita kena tengok perkataan wahdan itu sendiri. Wahdan atau wazan fa'lan memang asalnya daripada wahada ataupun daripada ahada. Bila ahad, kul huwallahu ahad, terjemah mudahnya satu, asa. Begitu juga inna ilahakum la wahida, ada perkataan dengan wahid. Tapi yang kita nak belajar ni bukan wahid, bukan ahad, tapi wahdan, wazan fa'lan. Kalau kita lihat bahasa Arab ada kalian, kalimah-kalimah Arab ni bila didatangkan di atas wazan fa'lan khususnya, pasal kita nak sebut wahdan, wahdaniyah, fa'lan. Seumpama wazan itu adalah Rahman, itu juga Ghufran. Apa saja di atas wazan fa'lan, ada yang fa'lan, fu'lan, ada fi'lan, dia dipanggil amsilatul mubalaghah. Maksudnya satu wazan untuk menunjukkan superlatif. Jadi Allah Ta'ala bila sebut wahdaniyah, yang kita nak faham atas rumusan yang telah diambil oleh ulama daripada seluruh Quran dan hadis, yang memahamkan kita masalah asanya Allah Ta'ala ni. Kita bukan asa sebarang asa,
Pasal kita bicara asa ni bukan asa hanya pada zat Allah Ta'ala, tapi dengan huraian dia akan sebut ke depan ni nanti, asa Allah Ta'ala itu ialah asa pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Huraian dah ada, cuma sedikit penjelasan bagaimana boleh dihuraikan asa tu pada zat, sifat dan af'al, pada perbuatan. Kerana yang kita belajar bukan wahid, bukan ahad. Yang kita belajar adalah wahdaniyah. Jadi wahdaniyah daripada perkataan wahdan. Jadi kalau kata wahid satu, ahad satu, terjemah mudah aja tu. Jadi kalau wahdan, apa maksud wahdan ni? Satu sesatu-satunya. Bofilah dengan bahasa itu nak menunjukkan satu tu satu sungguh lah. Kalau sebut asa, kalau satu, ahad, wahid, satu, asa, tunggal, itu bahasa sekali lalu dengan terjemah. Tapi di atas kita bicara wazan fa'lan, dia akan makna dia tunggal, setunggal-tunggalnya, asa seasa-asanya, satu sesatu-satunya. Pasal apa boleh faham gitu Kerana wazan itu fa'lan dalam bahasa Arab dipanggil amsilatul mubalaghah. Jadi kalau kata orang Ta'ala wazan fa'lan, fu'lan, fi'lan ni, biasanya dia menunjukkan mubalaghah. Misalnya masjid kita, Masjid Al-Ghufran. Ghufran daripada mana? Daripada ghafara, astaghfirullah, ghafiruz zambi, ghafur. Jadi ghafara maksudnya mengampun. Bila orang, kalau katalah atas masjid kita nama Ghufran, apa makna Ghufran? Maksudnya masjid yang dinisbahkan kepada memberikan ampun seampun-ampunnya. Itu maksudnya. Satu, kalau kita minta kepada Allah Ta'ala, Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, kami minta ampun seampun-ampunnya kepada engkau. Ghufranaka. Nak sebut bahasa Ghufran itu, wazan fa'lan itu, dia menunjukkan mubalaghah dari sudut keampunan. Cuma wazan fa'lan tu dia menunjukkan mubalaghah, maksudnya kesungguhan dan ada makna superlatif. Cuma kalau ghafara, ampun tu ya, minta ampun seampun-ampunnya. Kalau sebut dengan tuban tak boleh. Jadi ghufran, rahman misalnya, contoh mudah, rahman daripada perkataan rahmat, rahimah. Terjemah kita duk pakai jawi pemurah. Macam mana pun nak tengok wazan fa'lan. Jadi di atas wazan fa'lan, rahman, asal terjemah rahman rahimah ni terjemah mudah kasih sayang. Jadi mustahil Allah Ta'ala ada sifat hati dan perasaan. Itu kita dah belajar bab akidah tu. Jadi semestinya tak ada istilah hati dan perasaan pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bukan makhluk yang dibuat makhluk berhati perasaan. Allah Ta'ala mustahil. Dia dengan istilahnya ada hati perasaan, dia pun ada sensitivity. Apa yang berlaku dengan itulah dia bertindak. Subhanallah, Allah Ta'ala bukan gitu. Dia bertindak bukan dengan disebabkan oleh sesuatu, tapi dia bertindak di atas apa yang dia nak bertindak, apa yang dia nak buat. Jadi asal nak sebut ialah, kalau sebut ghafara mengampun, kalau kata ghufran, ampun seampun-ampunnya. Jadi kalau kata rahman, makna rahmat beri kurniaan. Oleh ar-rahman, apa maksudnya ar-rahman? Al-fa'lan, maksudnya memberi dengan seberi-berinya. Satu ulama kita terjemahkan rahman pemurah. Pasal apa? Pasal pemurah ni, Allah Ta'ala nisbah ni purah. Pemurahnya dia memang diberi bab rupa nikmat ni, nikmat pula nikmat dunia, diberi seberi-berinya. Pasal orang kafir pun dia beri, orang murtad pun dia beri, orang jahil pun dia beri, orang akhlak mulia dia beri, orang tak mulia pun dia beri, marah pun dia bagi. Dia bagi rahmat. Antara rahmat dia bagi mata, bagi nyawa, bagi telinga, bagi hidung, bagi akal, bagi sihat tubuh badan. Pandang pada sudut tu adalah dia sangat luas rahmat dia. Kalau tengok wazan balik dengan apa kita bicara, macam mana boleh faham kata luas sangat pemberian Allah Ta'ala? Antaranya boleh faham itu kerana wazan yang dipakai, wazan fa'lan. Maksudnya apa? Kalau atas makna rahman, rahimah maksudnya ke-19, belas sebelah-belasnya, belas kasihan sebelah-belah kasihannya. Ini tengok terjemahnya. Cuma kalau Allah Ta'ala belah kasihan makna hati perasaan mustahil.
Yang tu yang kalau ulama kita bagi syarah mudah. Apa maksud wazan fa'alan tu, Rahman tu? Dia antara maknanya ialah Allah Ta'ala beri seberi-berinya. Apa maksud dia beri seberi-berinya? Orang kafir pun diberi, orang Islam pun diberi, taat pun diberi, makan minum jahil pun diberi. Pasal apa? Nisbah memberi Allah Ta'ala beri seberi-berinya. Cuma pemberian macam tu adalah, kalau istilahnya dipanggil pemberian cara Ar-Rahman. Pemberian cara Ar-Rahman. Apa dia? Pandang pada sudut pandang pada sudut Allah, nisbah dia nak beri, dia boleh beri pada siapa dia nak beri, walaupun tak ada sebab untuk dia nak beri, tapi dia mesti berinya. Dia mesti berinya. Jadi faham mesti beri walaupun tak minta diberi. Ambil mana tu? Ambil daripada wazan fa'lan. Wazan fa'lan adalah menunjukkan makna mubalaghah. Satu, dia akan makna beri seberi-berinya. Kalau kata dorban, maksudnya pukul sepukul-pukul je. Patah tu patahan, maksudnya pukul, membukalah oleh aku sebuka-bukanya. Dia akan makna itu. Baik, jadi kalau wahdan, maksudnya asa seasa-asanya. Baik. Itu wahdaniyah. Kemudian salbiyah pula. Apa dia? Kita dah jumpa lepas, sifat salbiyah, sifat menafikan perkara tak layak kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau sebut kata ta'adud, mustahil berbilang. Mestilah hal keadaan berbilang itu mustahil pada Allah Ta'ala. Dan apa ke depan tu adalah harus. Baik, jadi atas kita bicara asal balik sifat salbiyah pada Allah Ta'ala tu, menafi sifat yang tak layak pada Allah Ta'ala. Jadi atas kata wahdaniyah, asa, maksudnya tak berbilang. Dari si format nak ngertikan maksud salbiyah tu ada, kita dah belajar dulu. Jadi saya rasa saya tak panjangan. Baik, tengok uraian dia sikit dengan masa yang terbatas ni. Kata dia, apa maksud wahdaniyah Allah Ta'ala? Maksud wahdaniyah Allah Ta'ala adalah keesaan Allah. Jadi apa maksud keesaan Allah Ta'ala? Maksudnya wajib i'tiqad Allah Ta'ala dia mengadakan alam ini, yang dia ada ke alam ni dengan dia berseorangan. Dia tanpa perlu ada berbilang Tuhan yang nak menjadikan. Baik. Jadi keesaan Allah Ta'ala arti Allah asa. Jadi keesaan tu dia nak terjemahkan wahdaniyah sekali lalu. Baik, apa maksud keesaan Allah Ta'ala? Artinya Allah asa. Bahasa lain disebut tunggal. Cuma bahasa Melayu asa, tunggal, satu tak masalah. Walaupun kadang-kadang ada setengah orang kadang dia mengajar, mereka rasa macam galat menggunakan perkataan satu. Pasal kata dia satu nanti ada dua. Asa asa pun nanti asa dua. Ada juga. Tapi kalau ikut atas masyhur sebut ulama menggunakan bahasa tunggal ataupun satu ke asa ke, dia tak ada masalah dalam bab akidah. Cuma mesti fahamkan Allah Ta'ala ni asa. Baik. Cuma atas kita bicara wazan tadi, wazan fa'alan, masuk asa Allah Ta'ala adalah asa seasa-asanya. Jadi kalau kata satu-satu sesatu-satunya, tunggal setunggal-tunggalnya, yang tu adalah nak isyaratkan kepada tiga pembahagian wahdaniyah. Baik, mana tiga pembahagian wahdaniyah yang kata asa seasa-asanya? Pertama adalah tunggal asa Allah Ta'ala pada zat. Ada dua uraian sebut ulama. Tunggal pada zat, apa dia? Wajib i'tiqad tidak ada Tuhan lain selain pada Allah Ta'ala. Wajib i'tiqad Allah Ta'ala memang dia bersendirian, dia seorang, tidak akan ada Tuhan lain selain pada Allah Ta'ala. Selesailah tu. Yang tu kalau ikut dari istilahnya, jumpa akan datang, bila sebut kata Allah Ta'ala asa, maka menafikan adanya berbilang zat yang terasin daripada Allah Ta'ala. Satu. Begitu juga makna pada asa pada Allah Ta'ala ni, khususnya pada zat itu, maksudnya Allah Ta'ala diri dia asa, maksudnya diri dia bukan tersusun daripada juzuk dan anggota. Subhanallah. Subhanallah.
Jadi tunggal macam tu dipanggil tunggal pada zat. Jadi kalau ikut masuk tunggal pada zat, dia mengertikan dua makna. Apa dia? Maksudnya tidak ada zat lain macam Allah Ta'ala. Okey, satu hal. Dan makna kedua adalah menafikan sifat Allah Ta'ala daripada yang sejenis. Dia akan berbilang. Subhanallah. Takkan ada itu. Pasal apa? Pasal dia asa. Begitu juga kalau sebut tentang zat, tidak ada zat lain semacam dengan zat Allah Ta'ala. Tak, subhanallah. Ataupun masuk kata yang mutasil tu ialah tidak ada sesuatu yang menyerupai dengan zat Allah Ta'ala. Dari segi rupa memang tak ada, wajib nafi. Baik. Jadi itu yang boleh jadi ada tiga. Pertama, tunggal pada zat. Pasal apa boleh syarah gitu? Pasal wahdan, wazan fa'lan. Jadi kalau kata wazan fa'lan, fa'lan asa, satu atas makna salah satu huraian tadi, asa tu asa pada zat, maksudnya zat dia tiada siapa yang menyerupai, dan zat dia adalah satu, zat dia adalah satu, bukan tersusun daripada juzuk anggota. Baik, itu tunggal pada zat. Yang keduanya adalah tunggal pada sifat. Yang ni makna yang isyarat kedua di atas wazan fa'lan tadi, yang kata asa-asanya. Apa maksud asa pada sifat? Tidak akan ada sesiapa yang terasing macam Allah Ta'ala bersifat dengan zat Allah Ta'ala, bersifat dengan sifat Allah Ta'ala. Subhanallah. Begitu juga kena faham asa pada sifat dengan mana tidak akan ada sifat yang sejenis pada Allah Ta'ala yang berbilang. Yang tu menafikan kam muttasil fi sifat, menafikan ada sifat lain selain pada Allah Ta'ala. Itu menafikan kam mumpasil fi sifat, tu istilahnya. Menafikan ada zat lain pada Allah Ta'ala. Itu menafikan kam muttasil fi zat, menafikan ada Allah Ta'ala, zat dia, diri dia tersusun daripada juzuk dan anggota. Subhanallah. Itu menafikan kam muttasil fi zat, kam muttasil fi zat. Jadi yang ketiganya adalah tunggal pada perbuatan. Jadi yang maksudnya apa? Tidak ada satu perbuatan selain pada perbuatan Allah Ta'ala yang terasing dengan dia. Satu. Jadi kalau makna mutasil macam mana? Maksudnya tidak ada sesiapa yang bersekutu, bersyarikat, melaksanakan sesuatu apa yang ada atas muka bumi ini. Jadi kalau tengok sekali lalu tu, dia ada tiga bahagian asa. Asa zat, asa sifat, asa af'al. Yang kalau kita perhati tu, saya sebut dah di awal tadi, pasal apa ada tiga bahagian? Kerana wazan yang kita bicara di atas wazan wahdaniyah, wazan fa'lan, dia menunjukkan mubalaghah. Cuma Quran asasnya ada sebut wahid ahad. Atas sebut ulama, walaupun isyaratnya wahid ahad, tapi maksud fokus itu adalah menafikan berangka dan berbilang. Berangka dan bilang. Jadi bila kata Allah Ta'ala asa pada zat, sifat dan af'al, sekali lagi sebut untuk macam rumusan di atas apa yang telah kita sebut saat ni, dan insyaAllah akan datang memang ada pendetilan dia akan sebut situ. Apa dia? Pertama, asa Allah Ta'ala asa-asanya pada zat, dengan mana tidak ada sesuatu yang lain serupa dengan zat Allah Ta'ala. Satu mana. Makna yang kedua, Allah Ta'ala asa pada zat, maksudnya zat dia, diri dia, tidaklah wujudnya dia itu dengan bersusun-susun dengan juzuk dan anggota. Istilah macam tu dia panggil kam muttasil fi zat. Baik, tahu sifat pula. Mustahil ada sifat lain serupa dengan Allah Ta'ala. Itu dia panggil kam mumpasil fi sifat. Baik, kalau muttasil fi sifat macam mana? Menafikan adanya sifat yang sejenis pada Allah Ta'ala, tapi dia berbilang. Itu menafikan kam muttasil fi sifat. Yang ketiga, Allah Ta'ala asa pada perbuatan. Maksudnya apa? Tidak ada siapa yang berkongsi dengan Allah Ta'ala untuk membuat satu. Itu menafikan kam muttasil fi sifat, fil af'al. Dan juga asa pada perbuatan, maksudnya wajib i'tiqad, apa yang berlaku pada kita semua adalah
dengan perbuatan Allah. Allah Ta'ala menentukannya sedia kala lagi. Pahaman ambil macam tu adalah mengiktikadkan Allah Ta'ala asa pada zat, asa pada perbuatan. Kalau ikut ada satu-satu makna yang memang kena perhati, dan dia ialah bab besar dalam bab akidah ni. Satu, di atas sekali lalu sebut bab asa pada Allah Ta'ala ni, sepatutnya sebagai orang yang beriman, kita ilmu bab ni memang kena mantap. Bahkan hidup mati kita adalah di atas dasar ilmu ini. Pasal apa? Pasal nak bicara bab asa. Khususnya nanti insya-Allah panjang umur kita jumpa ke depan, khususnya dalam bab perbuatan. Pasal bab perbuatan lah antara bab yang selalunya jadi masalah pada kita tentang itikad. Adapun kita nak itikad ada Tuhan lain pada Allah Ta'ala, tak ada itikad itu. Kalau ada tu memang bodoh gila ya. Ataupun nak itikad Allah Ta'ala tersusun daripada muka, tangan, kaki, berjuzuk beranggota, subhanallah, takkan gitu pada Allah Ta'ala. Ataupun ada sifat lain yang bersifat dengan sifat Allah Ta'ala, mustahil juga, takkan gitu. Ataupun ada sifat Allah Ta'ala yang sifat kesempurnaan dia tu, pada dia setiap jenis tu ada lebih daripada satu. Itu pun mustahil. Yang paling besar kan, dan kita memang ada sejarah ada masalah bab zat dan sifat tu, selalunya jadi masalah bab perbuatan lah. Yang kalau buat misal mudah, kita sakit maka ubat sembuh. Akidah yang memang kita telah diajar oleh ulama dulu, nisbah nak cakap mesti betul. Bahkan kita bukan saja cakap, tapi hingga turun di hati, sampai kita yakin benar-benar bahawasanya perbuatan ni segalanya Allah yang buat, bukan yang membuat apa-apa tu adalah kita ataupun sebab-musabab yang ada keliling kita. Bab tu lah selalu yang jadi masalah bab akidah. Sekali lalu sebut, kita sakit maka ubat itu baik. Nanti dia akan faham. Kalau tak faham bab akidah wahdaniah ni, dia akan faham apa? Ubat lagi baik. Dia akan faham itu. Dan pahaman tu lah pahaman orang yang tak Islam. Orang tak Islam hanya tu, meniaga je tu maju. Pasal apa maju? Tengoklah kita orang meniaga macam mana. Jadi dia itikad dia maju tu pasal dia punya perbuatan yang menyebabkan dia maju. Kita tanam pokok, subur. Kalau tak buah baja ni tak tahulah pokok ni. Jadi kita duk pegang, baja lah menyuburkan pokok. Yang ni ialah perkataan yang nisbah sebut, biasa kita sebut tuan-tuan. Yang nak sebut begini, yang itulah yang kita nak tengok nanti. Kalau ke depan memang dia akan agak detailkan perkara itu. Yang kita nak faham elok-elok, antara kesalahan akidah kita tuan-tuan, yang kita kadang-kadang rasa macam kita dah okey, dan itu istilahnya dosa. Kalau ikut dosa mana? Dosa bab akidah, bab perbuatan, yang kita merasakan ada selain Allah Ta'ala boleh membuat perbuatan, apatah lagi dia i'tiqad bahawasanya perbuatan Allah lain, perbuatan kita lain. Ada masalah tu dalam bab i'tiqad. Satu, kalau sebutkan soalan mudah, kita sakit maka ubat, siapa lagi sembuh? Soalan tu sepatutnya semua orang mesti boleh jawab. Kita sakit maka ubat, siapa lagi sembuh? Allah. Macam mana pun kalau ada isu-isu akidah, tuan-tuan mesti kena cerdik dan boleh selesaikan dia. Sekali lagi sebut, kalau kita sakit maka ubat, dia tak sembuh, siapa lagi sembuh? Allah. Okey, jawab pandai lah jawab. Kalau jawab macam ni, dah kata orang Ta'ala lagi sembuh, maka ubat buat apa? Tuan-tuan tak pandai jawab, maksudnya kena ngaji betul lah tu. Maksudnya macam mana nak buat bagi akidah betul, percakapan betul. Yang kalau bercakap pun, dari sisi sudut bercakap kata macam mana, dari sudut i'tiqad kena i'tiqad macam mana. Dia lah dua benda yang berasingan. Yang kalau kita tak faham nanti, walaupun satu benda, satu perkara kita buat betul, tapi dengan tak faham di atas isu i'tiqad perbuatan Allah Ta'ala, yang kata Allah buat semua perbuatan ni, cuma lalu kok kita bila tak faham prinsip itu, dia akan rasa macam benda yang duk buat harian yang salah bab akidah tu, dia akan rasa tak salah, akan rasa tak salah, sebenarnya salah. Jadi kalau nak sebut tu memang agak panjang, saja lontar gitu. Kalau contoh yang saya bagi itu, maka ubahlah. Bahkan bukan tu saja, apa saja. Katalah kita buat misal, kita main masjid, naik apa? Naik motor, siapa pergi sampai? Dari segi i'tiqad, wajib i'tiqad Allah yang menyampaikan kita, cuma lalu kok motor. Pasal apa? Pasal Allah dia boleh lalukan kita walaupun tanpa motor.
Motor soalan, kenapa naik motor? Motor ni ikhtiar yang ditaklif kat kita. Macam mana kita lapar, kita makan, kita sakit, makan ubat, kita panas pasang kipas, kalau gelap pasang lampu. Nak main masjid surau, start motor lah weh, start kereta. Baik, macam mana pun, saya sebut tang, bercakap, kita memang bercakap amalan zahir. Tapi jangan tak tahu dalam masa yang sama, hati kita wajib berpegang ke Allah Ta'ala. Wajib sandar ke Allah Ta'ala. Itulah nanti kita akan jumpa yang dipanggil wahdatul af'al. Kalau kita faham elok ni, kita akan dapat syuhud, kita akan dapat rasa dan dapat lihat dengan mata hati. Walaupun Allah kita tak pernah nampak, tapi kita dapat rasakan Allah antara Tuhan yang sempurna. Dan apa yang berlaku atau hukum ini semua adalah dengan kehendak dia. Dengan kehendak dia baru boleh berlaku. Dan kat kita ni disebahkan berlaku tu hanya di atas kadar istilah asal usaha saja, ikhtiar saja. Yang realitinya melaksanakannya adalah Allah. Jadi ada benda yang kena faham situ, betul Dah ada kena mantap. Cuma nak mantap tu panjanglah bicaranya dengan masa yang agak terbatas. Walaupun minggu lepas sudah mari dah ni, mari lagi. Pasal itu minggu kelima ni minggu pertama. Saya akan ke sini minggu yang ganjil. Jadi dah lepas 5, ni 1 main minggu yang berturut sikit lah. Jadi macam mana pun nisbah baca tentu dulu. Panjang umur nanti insya-Allah kita tengok ke depan. Yang memang dia nak bagi huraian tentang masalah asa pada zat, asa pada sifat, asa pada perbuatan. Dan dia akan sebut nanti bagaimana kesalahan ada pahaman Jabariyah, Mu'tazilah ataupun Qadariyah yang dari segi bab akidah permasalahan wahdaniyah ni berlaku pada mereka sampai ada di antaranya menafikan usaha ikhtiar. Itu Jabariyah. Ada yang menafikan pula hubung kait dengan Allah Ta'ala, bahkan letakkan memberi mudarat manfaat ni hanya semata-mata pada makhluk, seolah-olah Allah Ta'ala tak kait sama sekali. Itu akidah kufur yang dipanggil akidah Qadariyah ataupun akidah Mu'tazilah. Jadi ada benda-benda besar, kita kena faham bab wahdaniyah itu, yang kalau kita tak faham, kita akan salah dalam bab akidah. Kalau salah tu sekali-sekala tak apa, takut salah sentiasa. Tengok nak mati pun rupanya itikad dalam bab wahdaniyah ni salah. Teruk kita kan. Pasal kita orang Islam, kita tak nak suka tak suka, wajib jaga Islam. Wajib jaga akidah lagi betul. Pasal kita di wasiat setiap Jumaat, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu pastikan kamu dalam keadaan Islam. Jadi bila ada akidah kita tak betul, macam mana kita nak pastikan kita punya akidah dalam Islam? Takut Islam tu Islam bakal dan keturunan, tapi kita punya akidah bukan akidah yang Nabi ajar. Yang Nabi itu dia tu untuk Nabi akhir zaman. Tapi kita tengok akidah kita rupa akidah macam Kelin, akidah macam Buddha, akidah macam Kristian. Sama. Kalau hujan turun, banjirlah kita. Kita tak pegang dengan realiti yang sebenarnya Allah bagi banjir, cuma lalu ikut hujan. Allah Ta'ala suburkan pokok, Allah yang bagi subur, cuma lalu ikut baja. Kita ada benda yang tak faham, ada lost context itu dalam bab-bab akidah yang Nabi Rasul ajar nak betulkan hak tu. Kita walaupun Islam tiba-tiba tak pergi ngaji, rupanya hak tu kita tak pernah betulkan. Masalah. Jadi insya-Allah kita tengok depan. Masa yang agak terbatas ni, maaf walaupun duk sikit-sikit tu lajak banyak juga. Mudah-mudahan apa disebut tu dapat memberi satu kepahaman ilmu untuk kita, dan insya-Allah kita boleh hidup sebagai orang yang betul akidah kita ke Allah Ta'ala macam mana yang diajar oleh akidah Nabi-Nabi dan Rasul, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.